987. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan isu-isu wanita dalam tafsir Ibnu Katsir, kajian terhadap surah An-Nisa. Seterusnya, kami daripada Ahli Kulun 7 terdiri daripada Muhammad Aiman, Nur Azizah binti Hasan, Nur Sufiatul, Awang Kuzairi dan saya sendiri Nur Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Azman dan saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan pendahuluan pembentangan. Feminisme adalah sebuah fahaman yang memperjuangkan kedudukan gender tertentu atau lebih spesifiknya sebagai gender perempuan, yang mana mereka menyatakan bahawa golongan wanita atau perempuan ditindas di dalam Islam. Perkara ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa berkaitan dengan isu-isu yang telah dibangkitkan oleh golongan feminisme, dan penerangan bagi isu-isu tersebut telah dirungkai di dalam tafsir Ibnu Katsir. Seterusnya, saya Ong Zairi bin Ong Zainal akan membentangkan tentang persoalan dan objektif kajian kumpulan kami. Persoalan kajian yang pertama yaitu apakah isu-isu wanita yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, dan yang kedua pula yaitu siapakah golongan mahram bagi wanita serta golongan wanita yang haram dikahwini. Yang ketiga yaitu bagaimana wanita dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah An-Nisa. Dan yang terakhir, adakah surah An-Nisa merupakan rujukan penyelesaian masalah wanita? Objektif kajian kami pula terbagi kepada 4, yaitu yang pertama mengenal pasti isu-isu wanita yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam surah An-Nisa. Yang kedua, menyenaraikan dan menjelaskan golongan mahram bagi wanita serta golongan wanita yang haram dikahwini. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri wanita dalam surah An-Nisa berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Dan yang terakhir, mengkaji surah An-Nisa sebagai rujukan bagi penyelesaian masalah wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah binti Hasan. Seterusnya saya akan membentangkan isu wanita dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebelum kedatangan Islam dalam kalangan masyarakat jahiliyah, kedudukan anak perempuan dalam sesebuah masyarakat adalah perkara yang sangat mengaibkan, sehingga ramai golongan ibu bapa membunuh anak perempuan mereka semata-mata untuk mengelakkan hinaan daripada orang lain. Manakala anak lelaki akan disanjung dan dibangga-banggakan dalam kalangan masyarakat pada masa itu. Terdapat beberapa isu wanita yang akan dibincangkan dalam pembentangan kali ini. Isu yang pertama ialah peranan wanita dalam rumah tangga. Wanita yang telah berkahwin dan mendirikan rumah tangga mempunyai beberapa peranan penting menurut agama Islam. Antara peranan wanita dalam rumah tangga menurut tafsir Ibnu Katsir ialah mentaati suami berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Para ulama berpendapat bahawa ayat ini menjelaskan seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin dalam kalangan keluarga. Pemimpin yang sepatutnya bagi golongan wanita adalah daripada golongan lelaki. Oleh itu, setiap isteri wajib taat dan patuh kepada suaminya kerana lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam rumah tangga. Isteri yang derhaka terhadap suami hendaklah dinasihati secara baik. Apabila isteri tersebut tidak mendengar nasihat, langkah seterusnya yang perlu dilakukan oleh suami ialah memisahkan tempat tidur antara suami dan isteri. Jika perbuatan ini juga tidak dapat membuatkan isteri berubah, maka cara yang terakhir ialah memukul isteri dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas atau luka. Seterusnya, peranan wanita dalam rumah tangga ialah menjaga kehormatan diri. Isteri dilarang berhias untuk lelaki selain suaminya, seperti firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Pada zaman dahulu antara masa Nabi Nuh dan Nabi Isa, golongan wanita berhias dengan cantik untuk lelaki dan lelaki berhias untuk perempuan sehingga membawa kepada perbuatan zina. Oleh hal yang demikian, ayat ini turun untuk melarang wanita untuk keluar rumah, bertabaruj dan banyak tingkah seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Para isteri hanya dibenarkan berhias untuk suami sahaja. Di samping itu, surah ini juga menekankan untuk melakukan solat dan membayar zakat, kerana ibadat ini memberi kesan positif untuk menyucikan jiwa dan harta benda. Akhir sekali, peranan wanita ialah menjadi seorang ibu yang mendidik dan memelihara anak mereka. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, yakni suci bersih. Kedua ibu bapanya lah yang akan mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ibnu Katsir menyatakan bahawa fitrah manusia sejak lahir adalah mengakui segala kekuasaan Allah dan sentiasa berusaha untuk mencapai kepada agama Islam, iaitu agama yang sebenar. Oleh hal yang demikian, ibu bapa hendaklah sentiasa mendidik anak-anak untuk mengenali dan memahami Islam agar dapat menjadi Muslim yang sempurna. Didikan tersebut hendaklah dilakukan sejak azali lagi agar anak-anak terbiasa dan mudah untuk mengamalkannya. Namun, tanggungjawab tersebut tidak diwajibkan kepada ibu sahaja. Sebaliknya, merupakan tanggungjawab bersama antara suami dan isteri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nur Sufiatul Raudah binti Hamzah. Saya akan memberikan beberapa hujah tentang takut tidak mampu berlaku adil, menikahlah dengan seorang wanita sudah mencukupi. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولون. Yang bermaksud, tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, dan demikian itu lebih dekat daripada kamu berbuat zalim. Okey, seterusnya saya akan memberikan sedikit pandangan tentang keadilan dari segi lahiriah. Ia merupakan keadilan untuk menyediakan tempat tinggal, memberikan sistem giliran dan juga pemberian nafkah. Keadilan bukan sahaja disebut dalam sebagai lahiriah, ia juga dituntut untuk melakukan lebih daripada itu kerana dikhawatiri akan menganiayai keluarga yang dibina. Keperluan secara lahiriah dituntut untuk mempersiapkan secara mental, fizikal, akan tetapi ia turut dituntut pada masa akan datang yang mampu mencipta suasana damai dalam pernikahan. Seterusnya kita akan pergi kepada perbahasan lafaz iaitu fawahidatan. Imam Qiraat tujuh membacakan nasab fawahidatan, manakala Al-Hasan, Al-Jahdari, Ibnul Hurmuz dan Abu Ja'far membacakan rafa iaitu fawahidatun. Manakala Al-Zamkashi dan Ibnu Atiyah membezakan keduanya, iaitu apabila kamu bimbang tidak mampu berlaku adil, maka hendaklah kamu menikah dengan hanya seorang wanita sahaja. Seterusnya, apabila berkaitan dengan masalah psikologis iaitu perasaan terhadap kecenderungan cinta dan hati, tidaklah perlu adil kerana ia melampaui kemampuan seorang manusia. Iaitu dalam Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-129 yang bermaksud, dan kalian sekali-kali tidak akan dapat mampu berlaku adil di antara isteri-isteri kalian walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu, janganlah kalian terlalu cenderung kepada isteri yang kalian cintai sehingga kalian membiarkan yang lain terlantar. Menurut tafsiran Ibnu Kathir, ia menjelaskan tentang kalian wahai manusia tidak akan mampu membahagikan sama rata ke semua rasa dari sudut hati dan perasaan di antara isteri-isterimu yang berada di sisi. Kalaupun ada melakukan sistem penggiliran setiap malam, namun kasih sayang pasti akan berbeza bagi tiap orang seperti cinta, nafsu dan ijma' seperti yang telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Abidah As-Askamani, Mujahid, Al-Hasan Al-Bashri dan juga Adhaq bin Muzahim rahimullah. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan lagi penafsiran ayat tersebut. Maksudnya, jika kamu cenderung kepada salah satu isterimu, akan tetapi mestilah ada hadnya dan juga janganlah ia melampaui batas sehingga mengabaikan isteri-isterimu yang lain dan menyebabkan mereka menjadi terumbang-ambing. Ini bermaksud, lelaki tidak akan mampu untuk memberikan layanan yang sama rata kepada wanita jika mempunyai isteri yang lebih. Kerana berkemungkinan seseorang itu mempunyai wajah yang cantik, akhlak yang baik. Setiap manusia mempunyai sifat yang berlainan. Undang-undang juga tidak menuntut seseorang itu semestinya mengekalkan kesaksamaan mutlak antara isteri berkenaan atas dasar cinta, ikatan emosi dan juga hubungan seksual. Apabila seorang lelaki bimbang poligami tidak adil, dia diajar supaya berkahwin dengan seorang perempuan sahaja. Ini termasuk antara salah satu kemuliaan yang telah diberikan kepada wanita Islam dengan mematuhi haknya dan juga keadilan suami terhadapnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang golongan mahram bagi wanita dan golongan wanita yang haram untuk dikahwini. Menurut agama Islam, definisi mahram ialah lelaki ataupun perempuan yang haram untuk dikahwini, dan 3 sebab utama seorang itu mahram ialah kerana perhubungan keluarga, hubungan susuan dan perkahwinan. Mahram bukan sahaja hanya sebatas pergaulan, tetapi juga merangkumi berkaitan dengan aurat seseorang. Sebagai contoh, aurat terhadap ibu bapa sendiri tidak sama dengan aurat terhadap ibu dan bapa tiri. Pengetahuan tentang siapa yang mahram sangatlah penting untuk mengelakkan fitnah daripada berleluasa. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 31. Berdasarkan slide berikut, ini adalah golongan-golongan mahram wanita mengikut sebab-sebab tertentu, yaitu sebab pertama, yaitu hubungan kekeluargaan, seperti bapa kandung, anak lelaki, saudara lelaki, anak lelaki saudara kepada lelaki, dan perempuan. Dan yang terakhir, yaitu kanak-kanak yang belum memais. Faktor susuan pula, yaitu anak lelaki susuan, bapa susuan, saudara lelaki susuan, bapa saudara susuan, dan datuk saudara susuan. Dan yang terakhir, yaitu faktor perkahwinan, yaitu bapa mertua, anak lelaki suami, yaitu anak tiri dan juga menantu lelaki. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang wanita yang haram dikahwini.
Wanita yang haram dikawini terbahagi kepada dua, yaitu haram selama-lamanya dan juga haram sementara. Haram selama-lamanya ialah disebabkan keturunan, perkawinan, dan susuan. Disebabkan keturunan itu seperti ibu, nenek, cucu, ibu, saudara, dan lain-lain lagi. Disebabkan perkawinan pula, yaitu seperti ibu tiri, apabila ayah kita ataupun bapa kita mengawini seorang wanita, dan wanita tersebut haram dikawini walaupun ibu tiri dan ayah kita sudah bercerai. Dan yang terakhir yaitu disebabkan susuan, yaitu wanita yang menyusu seibu dengan ibu kita serta yang berhubungan dengannya. Kita beralih kepada wanita yang haram dikawini untuk sementara. Yang pertama yaitu menghimpunkan dua adik-beradik perempuan sekaligus. Seperti contoh, apabila seorang lelaki mengawini seorang wanita, maka adik wanita tersebut tidak boleh dikawini dan dihimpunkan sekaligus. Dia boleh mengawini adik daripada istrinya itu apabila dia menceraikan istrinya. Seterusnya yaitu memadukan dengan ibu saudara istri. Apabila seorang lelaki mengawini seorang wanita, haram untuk seorang lelaki itu memadukannya dengan ibu saudara si istri. Tetapi apabila dia sudah menceraikan istri tersebut, maka dia boleh mengawini ibu saudara si istri. Yang ketiga pula yaitu menghimpunkan 5 orang perempuan sekaligus. Di dalam Islam ada had untuk mengawini dan berpoligami, yaitu sebanyak 4 orang perempuan. Dan orang yang kelima itu haram untuk dikawini untuk sementara. Sekiranya terdapat seorang istri yang meninggal ataupun diceraikan, maka orang yang kelima itu boleh dikawini. Seterusnya yaitu wanita kafir yang menyembah berhala. Wanita ini haram sementara untuk dikawini oleh seorang lelaki. Jika ingin mengawini wanita tersebut, diwajibkan untuk wanita tersebut memasuki Islam dan memeluk Islam. Yang kelima pula yaitu wanita yang masih bersama dengan suaminya, atau boleh disebut sebagai istri orang. Apabila suaminya menceraikan istrinya, seseorang lelaki boleh mengawini wanita tersebut dengan syarat tempo iddahnya sudah pun tamat. Dan yang terakhir yaitu wanita yang diceraikan dengan talak 3. Di dalam Islam disyariatkan bahwa wanita yang diceraikan dengan talak 3 tidak boleh bersama dengan suaminya kembali, kecuali apabila si istri telah berkawin dengan seorang lelaki dan lelaki tersebut menceraikan si istri, barulah si istri boleh kembali bersama dengan suaminya yang sebelumnya. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan tersebut dengan tajuk hak isteri dalam pembahagian harta suami. Seperti yang kita ketahui, sebelum kedatangan Islam, kedudukan wanita dan isteri adalah tidak layak untuk menerima hak harta dalam pewarisan harta. Namun setelah kedatangan Islam, wanita dan isteri mempunyai hak dalam pewarisan harta. Seterusnya, ilmu miras dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang membincangkan tentang jumlah-jumlah pembagian harta kepada waris dan menyeraikan waris yang layak dan sebaliknya serta kaedah-kaedah dalam pembagian harta tersebut. Dan seterusnya adalah kadar bahagian isteri dalam pewarisan harta suami. Yang pertama 1/8 apabila suami atau isteri itulah mempunyai anak ataupun cucu dan keturunan yang ke bawah, contohnya cicit. Dan 1/4 bagi mereka yang tidak mempunyai anak dan keturunan ke bawah. Baiklah, seterusnya adalah suami hendaklah berlaku baik kepada isteri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 19 yang bermaksud, dan bergaullah kalian para suami dengan mereka para isteri secara patut. Menurut Imam Ibn Katsir rahimahullah taala, bahawa ayat ini menerangkan membawa maksud suami hendaklah bercakap dengan nada yang baik kepada isteri apabila di dalam perbualan ataupun arahan bagi kehidupan seharian. Yang seterusnya adalah suami perlulah memperbaiki penampilan apabila bersama dengan isteri. Dan yang seterusnya adalah melayani isteri mengikut kemampuan masing-masing, iaitu mengikut kemampuan suami dan juga mengikut kemampuan isteri. Baiklah, seterusnya adalah suami dilarang membenci isteri. Jika kita lihat pada hari ini, ramai sekali daripada kalangan suami yang membenci isteri mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 19 yang bermaksud, kemudian
bila kalian, iaitu suami, tidak menyukai mereka, iaitu isteri, maka bersabarlah kerana mungkin kalian tidak menyukainya dalam satu perkara. Pada Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Hafiz Ibn Kathir menyatakan bahawa ayat ini memberi maksud bahawa suami perlulah menetapkan kesabaran di dalam kehidupan selepas pernikahan. Seterusnya, mengambil perhatian kepada hal yang positif sahaja. Hal ini kerana banyak perbalahan dan pergaduhan yang berlaku kerana satu hal yang negatif sahaja. Harus kita ketahui, di sebalik satu hal negatif yang terdapat pada seorang isteri, terdapat banyak lagi hal-hal yang positif yang boleh kita ambil sebagai perhatian. Yang mana jika kita ambillah hal ini sebagai perkara yang positif, Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa Allah akan memberikan ganjaran berupa seorang anak ataupun rezeki-rezeki yang lain yang cukup banyak pada hari-hari yang akan mendatang, dan juga keberkatan di dunia dan di akhirat. Dan akhir sekali, sebagai penutup bagi pembentangan ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan mentadabbur isi-isi Al-Quranul Karim kerana ia memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Seterusnya, marilah kita bersama-sama memperbanyakkan membaca sama ada daripada mushaf Al-Quranul Karim mahupun terjemahan, mahupun tafsiran, dan juga menghayati serta memahami isi-isi Al-Quran supaya ia dapat menenangkan dan meningkatkan spiritual, rohani dan jasmani kita sebagai umat Islam. Sekian, itu sahaja daripada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.